Dan kalau dia nak claim ataupun dia nak dakwa mengatakan Universiti Islam ni dia yang menubuhkan idea daripada dia, itu sebenarnya salah. Fakta sejarah boleh kita lihat. Persidangan tahun 1977 di Saudi Arabia, di Mekah tu, di Universiti King Abdul Aziz, itu menjadi dokumen yang penting penubuhan UIM. Dan penubuhan UIM di Malaysia ni macam mana diusahakan oleh Dr. Mahathir. Itu saya rasa memang banyak orang cuba nak cari kredit untuk dia. Saya rasa itu kita tidak boleh membohongi fakta sejarah. Berikutan dengan lumpuhnya komunisme dunia pada tahun 1986, runtuhnya tembok Berlin yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur, pembubaran Soviet Union dan penerimaan China terhadap sistem kapitalis, maka bahaya penyusupan anasir komunis di semenanjung Malaysia, Singapura dan Indonesia juga tidak aktif lagi, yang menyebabkan kami yang selama ini menjalankan kerja perisikan di Asia Tenggara telah diarahkan untuk melihat bahaya baru. Di Malaysia, Gerakan Parti Komunis Melayu PKM yang bermula sejak zaman British yang penuh dengan cerita keganasan dan kekejaman juga turut berakhir. Yang tinggal sebagai kenangan hitam paling kejam ialah serangan ke atas Balai Polis Bukit Kepong pada tahun 1950 yang mengorbankan anggota-anggota polis dan keluarga mereka. Pemerintahan Mahathir tidak mahu membalas dendam walaupun PKM turut lumpuh berikutan dengan runtuhnya komunisme dunia. Sebaliknya setuju berunding dengan PKM atas permintaan mereka sendiri. Mahathir tahu mereka boleh dihapuskan, tetapi memikirkan lebih baik membelanjakan wang untuk pembangunan dari memerangi mereka. Beliau sanggup melakukan ini walaupun beliau telah menghadapi ancaman komunis dari dalam pejabatnya sendiri. 3 hari sebelum dilantik menjadi Perdana Menteri, negara digemparkan oleh penangkapan setiausaha politiknya, Siddiq Ghaus, kerana menjadi spy KGB, ejen Badan Perisikan Soviet Union. Kami merasakan tidak perlu untuk mencari kebenaran dalam perkara ini, kerana komunis bukan lagi ancaman besar dan lebih perlu memantau perkembangan baru politik Malaysia yang berlaku dengan pantas dan membawa bersamanya bahaya baru berikutan dengan peralihan pucuk pimpinan Malaysia. Walaupun Mahathir berjaya menupaskan PAS dengan menggunakan Anwar Ibrahim dan memberikan kenaikan pangkat kepadanya dengan cepat, meletakkannya sebagai Menteri Pelajaran yang diketahui ramai jawatan itu sebagai jambatan kepada Perdana Menteri, tetapi di sebalik kejayaan dan kegembiraan Mahathir ini, kami melihat penyertaan Anwar ke dalam UMNO sebagai suatu penyusupan yang berbahaya. Mahathir percaya pada kesetiaan Anwar, yakin dia akan kekal dan sebati dengan UMNO, dan sudah tidak nampak lagi akan sifat teganya sebagai seorang revolusioner yang percaya kepada kekerasan. Anwar mempergunakan keyakinan Mahathir ini dengan pantas dan bijak. Dengan kedudukannya yang semakin kuat sebagai Menteri Pelajaran, beliau menunaikan janjinya kepada pengikut-pengikut ABIM untuk menyusupkan mereka ke dalam UMNO dan juga rakan Saudinya demi menegakkan sebuah kerajaan Malaysia yang lebih Islamik, lebih bersih. Anwar menunjukkan kepada Mahathir semangat kemelayuan dan keislamannya lebih hebat dari Mahathir. Dan Mahathir seronok dan berbangga kerana ini baik untuk persaingan dengan PAS. Mahathir mahu kekalkan hak istimewa orang Melayu selagi mereka memerlukannya. Tetapi Anwar mahukannya dikekalkan sehingga kiamat. Mahathir lancarkan penerapan nilai-nilai Islam. Anwar ketengahkan Islam Madani. Tetapi Mahathir tidak menganggap ini sebagai persaingan. Bahaya telah mulai datang, tetapi Mahathir tidak nampak. Media berbahasa Cina mulai membaca pemikiran Anwar untuk menyukakan hati fanatik bahasa dan pelampau Melayu. Anwar sanggup membelakangkan perasaan orang Cina. Anwar memberitahu mereka bahawa beliau mahu bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah jenis kebangsaan Cina. Beliau mengarahkan Dewan Bahasa dan Pustaka, sekolah-sekolah dan semua media supaya menggunakan istilah bahasa Malaysia kepada bahasa Melayu tanpa mempedulikan ini adalah amanah dari Tunku Abdul Rahman Putra, Perdana Menteri pertama, supaya bahasa Melayu diterima oleh bukan Melayu sebagai bahasanya. Dengan kedudukannya sebagai Presiden Universiti Islam Antarabangsa, memudahkannya untuk menubuhkan jaringan dan sarangnya di universiti itu. Walaupun UIA ditubuhkan oleh Mahathir, tetapi secara diam-diam menerusi jaringannya di universiti itu disebarkan
kepada kalangan mahasiswa, ahli akademik dan juga masyarakat Islam bahawa UIA adalah hasil pemikirannya dan usahanya. Tidak sahaja pelajar-pelajar tempatan mempercayainya, tetapi juga siswa-siswa luar negara, terutama dari Arab Saudi. Pada tahun 1977, dibuat satu persidangan pendidikan Islam sedunia. Dia buat tu di King Abdul Aziz University di Mekah. Dan Dr. Mahathir pada masa itu menjadi Menteri Pelajaran. Saya di UKM. Saya pergi juga di situ, Dr. Mahathir pergi, dan salah satu kertas dibentangkan oleh Profesor Said Naqib Al-Atas. Kertas kebanyakan dibincangkan ialah tentang konsep ilmu dari Islam. Di situ disebutkan bahawa ilmu dari Islam ini ilmu yang mengintegrasikan antara ilmu wahyu dan ilmu akal manusia. Dan falsafahnya ialah tauhid, kewujudan Allah. Sains ke apa, teknologi semua itu akhirnya menuju ini adalah kejadian Allah. Jadi saya rasa Dr. Mahathir, salah seorang daripada pemimpin Islam yang hadir pada masa itu, membawa balik isu itu. Jadi pada tahun 80 ataupun sebelum 80, Dr. Mahathir melalui Datuk Dr. Sulaiman Daud, masa itu arwah menjadi Menteri Pelajaran. Saya duduk di Fakulti Islam UKM, dia bangin lah. Saya menjadi dekan Fakulti Islam, dia telefon saya, dia kata Dr. Mahathir nak buat satu universiti Islam, tapi bukan universiti Islam yang biasa kita faham, dia kata. Saya kata saya faham sebab dia dah pergi ke seminar tu. Dia kata nak buat dengan cepat, jadi dia minta saya cari Profesor Kamal Hassan. Profesor Kamal, dia kata awak dua orang datang jumpa Dr. Mahathir, tapi saya tak boleh pergi sebab saya ada komitmen lain. Profesor Kamal pergi rangka filosofi itu, dan filosofi itu dibuat oleh Profesor Kamal. Dan dalam tulisan-tulisan Profesor Kamal tu sebenarnya Dr. Mahathir ambil dan dia tambah-tambah sikit dengan tulisan tangan. Mengikut Dr. Sulaiman Arwah dulu, transkrip itu masih ada, kopi itu. Saya ingat kita cari di Kementerian Pelajaran. Itu masa Dr. Mahathir tubuh. Jadi ini mula-mula ditubuhkan UIM dan saya menjadi pioneernya, dan Profesor Arifin Suhaimi terlibat, Profesor Kamal, dan lepas itu kita dapatkan tenaga pengajar daripada UKM, UPM dan sebagainya, dan terus dimulai pada tahun 83. Beliau memperkuatkan penguasaannya di UIA dengan melantik seorang ahli akademik Arab Saudi, Abdul Hamid Abu Sulaiman, sebagai rektor kedua Universiti Islam Antarabangsa. Jadi sebenarnya bila UIA ditubuhkan, Dr. Abdul Rauf datang menjadi rektor. Tak salah saya mungkin dekat 6-7 tahun. Kemudian Anwar datang in the picture menjadi presiden UIA. Pada masa itu Dr. Abdul Rauf ditamatkan dan dibawa satu orang yang nama dia Abdul Hamid Abu Sulaiman. Abdul Hamid Abu Sulaiman ni saya pun tak kenal. Saya tahu dia ni seorang aktivis di Saudi, orang Saudi, tapi dia hidup di Amerika. Dia di Triple IT. Jadi Triple IT ini bergerak untuk proses Islamization of knowledge lah, salah satu daripada agenda dia. Jadi nampaknya yang ini Anwar bawa dia mari. Dan bawa dia ke sini. Satu perkara yang saya pernah timbulkan dalam mesyuarat ialah tentang mewujudkan satu pejabat di dalam kampus UIA atas nama Triple IT. Ya, saya timbul juga, bukan apa-apa, saya kata tak ada masalah lah. Tetapi saya kata Triple IT adalah sebuah organisasi luar dan dia bukannya daripada UIA. Kenapa harus ditubuhkan dalam UIA, dan dalam UIA pula dilantikkan staf UIA untuk menerajui Triple IT. Mahathir tetap tidak menyedari semua ini kerana Mahathir tidak pernah memikirkan bahawa Anwar mahu mencabarnya atau mahu membunuh imejnya. Anwar semakin agresif. Tanpa mempedulikan komposisi berbagai kaum di sekolah kebangsaan, beliau secara rakus menerapkan ideologinya melalui pegawai-pegawai pelajaran dan guru-guru. Sekolah-sekolah kebangsaan bertukar seolah-olah menjadi sekolah agama. Doa yang dibaca tanpa mengambil perkiraan terhadap sensitiviti pelajar-pelajar bukan Islam di samping syarahan agama yang keras. Murid-murid bukan Melayu mengadu kepada ibu bapa mereka yang menyebabkan mereka menarik keluar anak-anak mereka dari sekolah kebangsaan, dan bukan Melayu semakin kurang tidak mahu lagi menghantar anak mereka ke sekolah kebangsaan. Di sinilah bermulanya kemerosotan anak-anak bukan Melayu di sekolah kebangsaan. Di sebalik sikap liberal Mahathir, rakyat Malaysia pada umumnya melihat dengan bimbang Mahathir membiarkan kemarahan kepimpinan Islamis radikal di Malaysia. Tetapi setengah masyarakat Islam mulai melihat Mahathir semakin jauh dari Islam berbanding dengan Anwar. Malah pemikiran dinamik dan liberal Mahathir
dalam pendekatan Islam dilihat sebagai penghalang kepada Islamisasi Islam Anwar Ibrahim. Persaingan dalam pemilihan kepimpinan Parti UMNO 1987 yang menyaksikan antara Tengku Razali dengan Mahathir memberikan kesempatan kepada Anwar untuk memperlihatkan kesetiaan kepada Mahathir. Beliau mengikat dirinya kepada Mahathir dalam masa perpecahan UMNO dan berada di pihak Mahathir dalam sengketa dengan pihak kehakiman. Dalam beberapa interview dengan akhbar-akhbar Cina, Anwar mendedahkan anggapannya terhadap sekolah Cina dan sistem pelajarannya sebagai halangan kepada visinya untuk menjadikan Malaysia sebagai syurga Islam. Beliau mendatangkan berbagai masalah kepada masyarakat Cina, menggugat pentadbiran sekolah-sekolah Cina dan sesekali menyerang mereka dalam ucapannya. Agak aneh, Mahathir tidak menganggap ini sebagai ancaman kepada parti-parti komponennya. Dalam pada itu, Anwar begitu popular di kalangan media asing. Wartawan-wartawan Wall Street Journal dan Financial Times di Malaysia menganggapnya sebagai intelektual Islam universal kerana terpesona dengan pengetahuan dan ingatannya kepada kata-kata pengarang-pengarang besar Barat yang sering dijadikan petikan dalam ucapan-ucapannya. Mereka tidak sedar bahawa Anwar sebenarnya adalah Said Al-Qutub dan khalifah yang memakai baju zegna. Sementara Mahathir dianggap oleh wartawan-wartawan Barat sebagai anti-Barat kerana sering menjadi bahan kecamannya. Anwar pula membina dirinya di kalangan para wartawan asing sebagai seorang yang lebih memahami hak dan kebebasan mereka. Mahathir terlepas pandang cabaran genting ini kerana terperangkap dalam persengketaan parti dan juga krisis kehakiman, lalu membiarkan Menteri Pelajaran meruntuhkan legasinya yang impresif telah dibinanya bertahun-tahun. Dalam bab seterusnya, kita akan dapat melihat Anwar sebagai pendaki yang rakus untuk menaiki tangga ke kerusi utama dengan menggunakan wang dan kekayaannya. Beliau mahu Mahathir serahkan kuasa yang telah disediakan untuknya dengan segera.